Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Gardenia Wellness Begin at Homes 2023. Okey, apa khabar semua yang menonton di Facebook di rumah? Dah makan ke belum? Yang para tetamu kat sini dah makan ke belum? Dah macam lemah je dah. Kalau dah makan mesti dah. Okey, yang kepada yang menonton live boleh sediakan kuda-kuda sambil-sambil kita mendengar sembang santai, bolehlah makan-makan, okey? So sebenarnya Wellness Begins at Home 2023 ni adalah kali yang kedua. Sebenarnya kita dah buat dah sebelum ni pada 2021. Masa tu PKP tak silap saya bersama Puan Anita dan juga Puan Hazlina. Alright? Jadi sesuai dengan tema perbincangan kita pada hari ini, dari cabaran ke mentaliti pencabar, SOS Chili telah mengadakan satu survey bertemakan Kalis Koyak. Membentangkan macam mana keadaan society berkenaan dengan cabaran yang mereka hadapi dan apa sebenarnya perasaan mereka apabila mereka dihadapi dugaan dan liku-liku kehidupan. Jadi sebelum kita mulakan panel discussion kita, let's us all see the presentation of Kalis Koyak Survey sempena Gardenia Wellness Begins at Home 2023 dengan kita punya cantik molek berkebaya merah, Cik Nabiha. Silakan. Terima kasih Sari. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Nabiha daripada SOS Chili. Okey, izinkan saya kongsi hasil dapatan survey yang kita jalankan bersama Gardenia pada bulan lepas. Okey, daripada survey ni kita menerima 1020 respons daripada rakyat Malaysia daripada pelbagai peringkat umur dan lokasi dari seluruh Malaysia. Majoriti berumur 21 sehingga 35 tahun dan kebanyakannya tinggal di Selangor, Putrajaya, KL, Pulau Pinang dan lokasi-lokasi lain di seluruh Malaysia. Okey. Dari segi jantina, okey, separuh adalah lelaki dan separuh adalah perempuan dan juga bahasa yang dipertuturkan di rumah kebanyakannya dua bahasalah, berbahasa Melayu dan berbahasa Inggeris, dan ada juga yang bertutur dialek-dialek Cina dan dialek-dialek India. Okey, sekarang jom kita tengok hasil dapatan survey itu sendiri. Jadi kami tanya dia orang, apakah zaman yang paling mencabar dalam hidup korang? Zaman bekerja ke, zaman berumah tangga ke? Dan bagi kebanyakan responden, 1 daripada 4 cakap zaman sekolah adalah zaman yang paling mencabar. Dan ini termasuk responden kita yang dah berkahwin dan beranak pinak. Zaman sekolah adalah nombor 1. Diikuti oleh zaman bekerja, zaman universiti, zaman menganggur, okay? Zaman berkahwin, zaman masa orang tersayang meninggal, zaman jadi ibu bapa, zaman kanak-kanak, zaman kerja pertama dan juga waktu mereka bercerai. Okey. Kami juga tanya, soalan ni maybe pelik sikit, kami tanya, zaman kanak-kanak korang ni gembira ke tak sebenarnya? Nanti saya akan ulaskan kenapa kami tanya soalan ni, tapi setakat ini 39% cakap zaman kanak-kanak diorang gembira, 15% cakap tak gembira dan selebihnya tak terkesan. Dan jadi kita akan tengok macam mana zaman kanak-kanak tu bagi impak kepada diorang semasa diorang dewasa. Okey, sebelum tu kami juga tanya diorang apakah pengalaman paling pahit yang diorang alami dalam zaman mencabar diorang. Jadi kami dapat pelbagai jenis respon dan ini adalah top 5 answers yang dikongsi oleh semua rakyat Malaysia yang kami survey lah. Jadi 57% cakap titik paling rendah dia adalah bila mereka kehilangan keyakinan diri. 56% cakap diorang pernah rasa macam orang yang gagal. Okey, 51% cakap diorang rasa sunyi, tak ada tempat mengadu. 50% rasa hidup diorang tak ada makna, tak ada hala tuju, tak tahu masa depan. Dan 42% cakap kesihatan mental mereka terganggu. Selain daripada result-result ni, kita juga ada dapat dapatan lain seperti 38% cakap orang jadi orang yang panas baran. Okey, 26% cakap diorang terdesak sebab tak cukup duit, dan bagi saya yang paling menyayat hati adalah 1 daripada 4 orang responden ataupun 27% cakap diorang pernah terfikir atau mencuba untuk membunuh diri dan atau menamatkan riwayat sendiri. Dan bagi mereka, diorang juga melalui banyak lagi masalah lain. Diorang rasa lebih sunyi berbanding responden-responden lain yang kami survey lah. Okey. Jadi bila cakap pasal rasa sunyi tu, kita semua perlu ada keluarga, rakan-rakan dan sistem sokongan, okey, untuk melalui cabaran hidup kita. Jadi kami juga tengok apakah impak apabila seseorang tu tak ada sistem sokongan yang kukuh.
Jadi antara semua responden kami ada satu golongan kecil ni 3.5%, mereka tak ada sistem sokongan kerana mereka dipulau oleh keluarga. Maksudnya lost touch, tak ada hubungan yang rapat dengan keluarga lah ya. Dan kami perasan bagi mereka, diorang juga alami lebih masalah lain berbanding responden-responden lain. Contohnya lah kan, okey, tadi saya cakap 38% responden cakap diorang jadi panas baran disebabkan cabaran hidup diorang. Tapi bagi golongan yang dipulaukan oleh keluarga, bilangan ni meningkat kepada 83%. Jauh lebih tinggi ya. Okey. Dan 50% responden cakap diorang rasa tak ada tujuan hidup. Tapi bagi orang yang dipulau oleh keluarga, 83% rasa diorang tak ada tujuan hidup. Selain itu, 43% responden mengalami masalah kesihatan mental, tapi bagi yang dipulau oleh keluarga, jumlah dia meningkat kepada 80%. Jauh beza ya. Okey, ni pun boleh skip ya. Right. Okey. Dan tadi saya tanya, tadi kita orang tanya kan, apa zaman kanak-kanak korang ni gembira ke tak? Kenapa kami tanya? Sebenarnya kami nampak banyak korelasi antara zaman kanak-kanak seseorang dan macam mana dia memberi kesan kepada kita semasa kita dah dewasa. Jadi saya pilih satu data untuk kongsikan ya. Menurut laporan daripada DOSM, Jabatan Statistik Malaysia, kadar perceraian di Malaysia pada tahun 2021 adalah 5.8% bagi lelaki dan 6.1% bagi wanita. Dan dalam survey kami, jumlah responden yang bercerai juga adalah lebih kurang sama, 5.2%. Tapi korang boleh tengok kat sini, perbezaan antara kadar perceraian bagi orang yang gembira masa zaman kanak-kanak dan orang yang tak gembira masa zaman kanak-kanak. Okay, mereka yang tak gembira mengalami kadar perceraian yang 3 kali lebih tinggi daripada orang yang gembira. Kenapa tu? Saya tak tahu, tapi kejap lagi para panel kita boleh bincangkan lah ya. Alright, seterusnya. Okay, kita juga tanya. Okay, dalam hidup korang, siapakah orang yang membuatkan hidup korang bertambah perit? Adakah ia pasangan hidup korang, bos korang, mertua korang? Jadi, ramai orang cakap, punca nombor 1 ialah diri sendirilah ya. Ada orang sedar diri ya nampaknya. Okey. Selain itu, selain diri sendiri, orang lain yang menyebabkan hidup diorang lebih perit adalah ibu bapa. Diikuti oleh rakan-rakan, kemudian adik-beradik dan ahli keluarga lain, majikan, pasangan hidup dan mertua. Jadi kita ingat mertua ni maybe dia punya bilangan lebih tinggi lah, tapi sebenarnya tak tinggi pun. Pasangan hidup lagi menyusahkan daripada mentua mengikut responden kami. Dan saya zoom in sikit data tersebut ya. Okey, bagi orang yang cakap pasangan hidup adalah orang yang membuatkan hidup diorang bertambah perit, cuma 9.3 pasangan yang tak ada anak menamakan pasangan hidup diorang sebagai punca utama, punca yang memeritkan hidup diorang lah. Tu bagi yang tak ada anak ya. Tapi bagi yang ada anak, jumlah ni meningkat sehingga 2 kali ganda. Okay? Lebih kurang 18% pasangan yang beranak cakap pasangan hidup mereka adalah punca keperitan hidup diorang. Dan bagi mertua pula, okey, bagi pasangan yang tak ada anak, hanya 4% cakap mertua ni menyusahkan hidup diorang. Bagi yang dah ada anak, bilangannya ialah 10%, lebih 2 kali ganda ya. Dan 21% bagi pasangan yang dah bercerai, mereka cakap mertua adalah punca keperitan hidup diorang. Okay. Jadi lebih banyak orang salahkan pasangan diorang tak salahkan anak diorang ya sebagai punca keperitan hidup. Okey, jadi dalam mengharungi semua cabaran ini, macam manakah responden kita orang? Apakah diorang punya coping mechanism? Okey. Jadi kebanyakan responden menggunakan pendekatan yang pasif. They just take it one day at a time. Diorang mengharap badai akan berlalu. Manakala 43% berpaling kepada Tuhan, 40% mengelakkan daripada berfikir tentang masalah tersebut. Okey, pendekatan yang lebih aktif pula, 23% minta pertolongan daripada kawan-kawan dan 10.7% mencari bantuan daripada pakar-pakar seperti pakar psikologi dan pakar terapi ya. Seterusnya, kami juga nampak ada perbezaan
antara bagaimana lelaki dan wanita mengharungi cabaran hidup diorang. Dan kami lihat yang lelaki lebih cenderung untuk mengalami masalah ketagihan ataupun addiction berbanding wanita. Lelaki juga, diorang lebih cenderung untuk buat rancangan yang terperinci. They like to plan out how they want to get through those challenges berbanding wanita, ya. Dan bagi wanita, wanita lebih cenderung untuk berehat, bercuti untuk melupakan masalah diorang. Alright. Dan ini sedikit data yang menarik dari segi demografik lah. Okey, mereka yang sudah berkahwin dan berkeluarga lebih cenderung untuk mendekatkan diri kepada Tuhan berbanding kumpulan lain, dan diorang juga lebih cenderung untuk minta tolong dari keluarga, bukan kawan-kawannya, dari keluarga. Bagi responden yang lebih muda, berumur 21 hingga 25 tahun, ini antara coping mechanism yang popular bagi diorang. Jadi bilangan ini jauh lebih tinggi daripada kumpulan umur yang lain, ya. 39% cope dengan makan berlebihan, 37% mengadu nasib kepada sesiapa yang sudi mendengar, dan bagi saya yang agak merunsingkanlah, 14% menggunakan self-harm, mencederakan diri sendiri sebagai coping mechanism. Dan ini adalah kumpulan yang paling tinggi memilih jawapan mencederakan diri sendiri sebagai coping mechanism diorang. Okey, jadi nak habis saya? Apabila ditanya sama ada respondents kami berjaya keluar dari zaman kegelapan mereka, 46% cakap Alhamdulillah, dia orang dah keluar daripada zaman gelap tu. 2.7% gagal keluar daripada zaman tersebut. Dan 51% majoriti cakap dia orang masih berusaha, dan ini adalah satu usaha yang memerlukan jangka masa yang panjang lah. Okey, seterusnya impak media sosial. Jadi bila kita buka media sosial, scroll Facebook, Instagram, TikTok, apa perasaan kita bila kita tengok orang lain happy-happy je semua, kan? Okey, sebenarnya ramai responden kita orang, 32% cakap dia orang bahagia bila tengok orang lain bahagia, ya. 38% cakap okey je, hidup ni bukan untuk dibandingkan. Tapi 23% dia orang cakap dia orang rasa down dengan diri sendiri. Dia orang cakap dia orang rasa murung bila tengok orang lain bahagia di media sosial. Okey, terutamanya bagi orang yang berumur 26 hingga 30 tahun. Golongan umur saya lah tu. Kita orang dah habis zaman baru nak up, sekarang dah masuk zaman baru nak stabil, kan. Jadi tengok orang lain happy dekat social media, kita pembanding, kita tak ada benda ni. So rasa down dengan diri sendiri, ya. Dan selain itu, mereka yang pernah mengalami masalah kewangan, diorang paling cenderung untuk mengelakkan media sosial berbanding kumpulan-kumpulan lain. Okey. Jom kita tengok kesan jangka panjang cabaran hidup diorang terhadap responden kami. Jadi saya bahagikan antara kesan jangka panjang yang positif dan kesan jangka panjang yang negatif lah. Dari segi positif, ramai responden dapat perspektif baru dalam hidup. Okey. Ramai yang lebih bertolak ansur, terutamanya mereka yang dalam perhubungan, in a relationship. Okay, 21% makin erat dengan Tuhan, 14% dapat kerja yang mereka suka, dan 14% kini dalam hubungan yang lebih bahagia. Dari segi negatif pula, 40% cakap dia orang sekarang susah nak percaya dengan orang lain ataupun trust issues. Okay? 31.5% mengalami masalah anxiety, depression, PTSD dan lain-lain. 14% cakap diorang semakin gemuk, 10% cakap diorang hilang ingatan. Hilang ingatan ni maksudnya diorang mengalami satu trauma sampai diorang block memory itu, dah tak ingat dah sebab trauma tu telah memberi kesan kepada diorang. Dan 5.7% pernah sedang mengalami masalah ketagihan. Dan bab PTSD, depresi tadi, kan. Okey, responden yang berumur 21 hingga 25 tahun yang baru keluar tengok dunia, diorang adalah kumpulan yang lebih cenderung untuk mengalami masalah kerisauan, anxiety, depression, PTSD, dan diorang juga paling cenderung untuk mengalami trust issues. Okey. Okey, jadi kami juga tanya responden kami, adakah korang bahagia dengan hidup korang sekarang? Jadi 19% cakap diorang sangat-sangat bahagia. 35% cakap diorang tak adalah bahagia sangat, tapi diorang berpuas hati dengan keadaan hidup sekarang. 40% masih berusaha mencari kebahagiaan. 5.7% cakap hidup diorang langsung tak bahagia. Dan siapakah orang yang paling bahagia? Kami dapati yang
Orang yang paling bahagia adalah warga emas serta mereka yang sudah berkeluarga. Alright. Okey, jadi itu saja dapatan survei yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Jadi saya buat sedikit summary lah, recap ya. Okey, jadi dari survei kami dapati yang sistem unit keluarga, family unit dan support system ni adalah penting bagi setiap orang untuk menghadapi cabaran hidup sendiri. Kemudian, kesedaran terhadap kesihatan mental kami rasa semakin meningkat kerana ramai orang yang sedar yang diorang pernah mengalami masalah atau gangguan dalam kesihatan mental mereka. Okey, seterusnya, setiap individu ada cara tersendiri untuk untuk get through the tough challenge in life lah. Kemudian media sosial mampu menjadi pencetus tekanan dan akhir sekali mencapai kebahagiaan ini bukanlah satu proses yang pendek. Jadi ia perlukan masa yang panjang untuk capai kebahagiaan tersebut. Okey, setakat itu je dari saya. Kembali kepada Sari. Alright, thank you so much kepada Cik Nabiha. Sebenarnya apa yang penonton di sini ataupun penonton di rumah rasa lepas tengok survey sini? Korang rasa tak macam Sari rasa? Sebenarnya mental health ni adalah satu benda yang kita tak nampak tapi it's very serious. Even daripada survey tadi pun, 1 daripada 4 respondents rasa nak bunuh diri. Jadi kita sebenarnya tak tahu, mungkin rakan kita sekeliling rasa macam tu dan sebagainya. So that's why lah Gardenia KL membuat inisiatif Wellness Begins at Home untuk mendekati komuniti dan mengetahui dan memahami macam mana sebenarnya, apa sebenarnya keadaan Malaysia ni sebenarnya. Ialah daripada PKP, kita tak boleh keluar selama 2 tahun kan. Dan lepas tu kita pula nak kena masuk balik dengan kerja. So Wellness Begin at Home ni adalah salah satu inisiatif untuk membantu semua golongan masyarakat untuk adapt to themselves and become stronger. Okay, baik kepada para panel, rasanya kita sudah bersedia untuk ke depan. Okay, tepuklah sikit untuk panel kita. Alright. Okay, baik. Thank you so much untuk everyone's here and to penonton live juga. Nama saya Sari Abdullah dan sekali lagi selamat datang ke sesi Sembang Santai Gardenia Wellness Begin at Home 2023. Okey, terima kasih kepada semua. Program ini memberi peluang untuk kita berkongsi dan mengetahui sebersedikit tentang perbincangan yang bertemakan dari cabaran ke mentaliti pencabar. Okey, sesuai dengan topik kita pada hari ini, Gardenia KL telah membawa panel-panel yang cukup hebat dan mempunyai mentaliti yang sebagai seorang pejuang. Nampak pun dah wow. Alright, di sebelah saya adalah Puan Hazlina, Pengurus Besar Hal Ehwal Korporat dan Perhubungan Awam Gardenia KL. Selamat datang Puan. Terima kasih. Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam. Sungguh lembut suara Puan Hazlina. Dan Datuk Azizul Hasni Awang, siapa tak kenal, our pocket rocket man, jago berbasikal trek negara. Terima kasih. Terima kasih semua bersama-sama dengan kami pada hari ini. Yes, and then kita ada Puan Anita, Presiden Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental MIASA. Selamat datang Puan. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Dan di sana kita ada Puan Zuraini, pengasas WNI Art, kelandasan kolektif seni buat seniman dan seniwati kurang upaya. Assalamualaikum. Jadi lepas ni penonton yang hadirin di sekalian boleh tengok kita punya WNI Art design dekat belakang sana tu. Very Silakan. silakan. Ada dah. Ni dah. Artis kami seorang pun ada Izzati. Yes, kita ada Izzati di sini. One of the WNI artists, right? Dan founder WNI. Give it applause to her. Alright, baik. Pasti ramai tahu Datuk kan, selepas walaupun baru kembali kayuh basikal tak lebih daripada 12 bulan, sebab you had your heart operation, right? Februari lepas. Tapi Datuk Azizul berjaya memenangi pingat perak di acara Kirin Kejohanan Piala Negara-Negara Kesatuan Berbasikal Antarabangsa di Jakarta. Sangat menakjubkan dan berdiri di sebelah beliau juga meremang bulu saya. Korang pun memang tak sangka kan akan jumpa very close to him. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan any preparation yang you've been doing right now untuk upcoming Olympic Games? Okay, first of all, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Gardenia KL, Gardenia Bakeries KL, Yep. Puan Hazlina kerana menjemput saya untuk bersama dengan panel-panel yang hebat pada hari ini.
Okey, berkenaan dengan pertamanya berkenaan heart operation itulah. Yes, betul. Saya sendiri actually tak sangka terpaksa melalui satu proses yang sukar itulah. Dan saya pun sendiri seperti salah seorang daripada survey tadi tu. Saya terkejut, tergamam dan agak sedikit macam down jugalah. Betul. Tapi kita akan go into the details nantilah Betul. bila kita go to the next question. Dan untuk sekarang ni update tentang saya dalam proses masih lagi dalam untuk kelayakan kesukaan Olimpik. Jadi busy sikitlah dengan training dan juga competition. Sebagai contoh, minggu depan kita ada competition dan kita akan travel ke Hong Kong dan akan full dengan schedule dalam proses untuk kelayakan kesukaan Olimpik. So saya harap semuanya berjalan lancar, dapat melayakan diri ke Olimpik Paris next year dan insya-Allah dengan berkat doa dan sokongan semua, hopefully dapat menang pingat emas di Sukan Olimpik next year insya-Allah. Yes, amin, amin. Semoga Dato' Azizul dapat membanggakan Malaysia sekali dan sekali lagi. Alright, untuk Puan Zuraini, bagi kami di sini yang mungkin tak familiar sangat dengan WNIR, apakah kisah di sebalik organisasi tersebut? Okay, WNIR ni adalah sebuah kolektif atau kumpulan artis-artis OKU. Di founders dia mula-mula daripada artis-artis autisma, seorang daripadanya Izzati Sharin, iaitu anak saya sendiri. Jadi yang terjadinya inisiatif ni kerana daripada apa yang saya melakukan dengan anak saya Izzati, dengan mempertengahkan hasil lukisannya dan sepenuhnya. Jadi ibu bapa yang lain datang dan menanyakan saya macam mana boleh buat anak-anak kita pun macam ni, kan, untuk masa hadapan. Dan daripada itulah kita decided okay, kita start WNI. Dalam WNI itu maknanya empowering ya. Dan and I mula-mula tu we and Izzati, tapi I juga adalah tentang kamu dan tentang saya juga ya. Jadi semua bergabung bersama. So dah beberapa tahun terkini daripada WNI punya inisiatif ni, kami bukan sahaja menghasilkan lukisan-lukisan dan pamerkan, tapi kami, daripada hasil-hasil lukisan ini kami juga membuat hasil-hasil produk yang dijual semasa PKP kan, sebab tidak boleh ada pameran. Jadi kita kena create cara lain supaya diorang akan terus melukis dan diorang akan terus menghasilkan karya dan also earn some money lah. So online, so jualan itu jualan online. Hari ini ada galeri dan ada kedai di bawah naungan Yayasan TM di Museum Telekom. Sila ke sana dan support. Yeah, jadi kepada anda, make sure you guys datang melawat di Museum Telekom. Ada pelbagai seni daripada Izzati dan juga many artis ya, daripada WNIR. Bukan sahaja autisma, Down syndrome, paraplegic, artis yang deaf artis, so berbagai lah. So di situ memang ada community di situ, dan hujung-hujung minggu untuk encouragekan diorang to come and build dia punya confidence ya, dan keluar balik jumpa orang, sebab selepas PKP betul, of course kan, kalau kita biasa pun kita ada mental issues ke or nak withdrawal sesuaikan syndromes balik, kan? So dengan OKU lagi susah dia punya cabaran. betul. So kita kena introduce dia kepada satu tempat yang selamat untuk diorang, dan diorang boleh berjumpa, dan inclusiveness kan. Betul. Okay, great. Kepada Puan Anita, setahu saya Puan Anita bukan lagi asing dengan Gardenia, sebab Puan Anita pun sudah berkecimpung dengan Gardenia Wellness Begin at Home masa 2021. Betul. Jadi untuk Miasa sendiri, apakah inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Miasa baru-baru ini? Boleh, terima kasih Sally. Okey, pertama sekali Puan Zuraini, terima kasih banyak-banyak Inklusif OKU ni satu usaha sebenarnya yang sangat murni. Jadi tahniah alhamdulillah, and Dato' Azizul of course. Terima kasih kerana menyumbang kepada Malaysia, berikan tepukan. Thank you very much. Puan Haslina, terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya sekali lagi. Okey, jadi kepada anda yang mungkin kurang mengenali Miasa ataupun tidak mengenali Miasa, kami sebenarnya adalah sebuah badan NGO kesihatan mental yang ditubuhkan
dan digerakkan oleh individu-individu yang hidup dengan penyakit mental. Jadi saya sendiri seorang individu yang berjuang dengan penyakit mental, didiagnos 9 tahun yang lepas, dan disebabkan oleh pengalaman saya dengan penyakit mental, saya terinspirasi apabila Allah SWT pinjamkan semula kesihatan kepada saya untuk menyediakan satu platform di mana bukan saja kami yang hidup dengan penyakit mental, tapi juga OKU yang lain, ahli-ahli keluarga ada tempat yang selamat seperti Puan Zuraini katakan tadi, yang kami tidak rasa dihukum contohnya ataupun distigmakan ataupun didiskriminasikan, kerana ini biasanya yang berlaku. Apabila kurang pengetahuan, apabila kurang pendedahan. Jadi alhamdulillah apabila tercetusnya pandemik COVID-19, ini adalah satu hikmah ya sebenarnya. Betul. Kerana kita dapat menormalisasikan kepentingan kesihatan mental dan juga isu-isu yang berkaitan. Yes. Kenapa? Sebab kita semua dah merasa bagaimana berada dalam keadaan isolasi, betul? Betul, Waktu PKP yang dikurung. pertama, 3 bulan pertama kan, macam mana Betul. kita rasa? tiba-tiba Sukar sebenarnya, it was kan? tough. It was really tough for everyone. So the loneliness yang kita rasa terputus daripada sistem sokongan, daripada keluarga, rakan-rakan dan sebagainya kan. Terutamanya yang duduk luar negara, nak balik tak boleh. Kita daripada sini nak berhubung dengan suami isteri, nak berjumpa tak boleh dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang berlaku. Okey, balik kepada soalan. Okey, apa perkara-perkara yang baru yang menarik? Betul. Okey, dekat Miasa ni sebenarnya mungkin saya bias ya dalam komen ni, tapi tak pernah ada boring. Orang kata tak pernah boring kan. Jadi yang paling menarik baru-baru ni, minggu lepas sebenarnya hari Sabtu, kita baru saja selesai acara Sukan Tahunan Miasa. Kita buat sukan setiap tahun, tapi perbezaannya kali ini kita buat inklusif OKU. Jadi kami buat balapan dan padang. menarik. Tapi inklusif OKU, jadi kita ada daripada OKU penglihatan, fizikal, kita ada Down syndrome dan sebagainya, mental health of course, OKU pembelajaran. Jadi ini memberikan peluang yang sama rata, yang saksama buat semua. Betul. Jadi itu yang kita nak sebenarnya. Jadi itu kita juga nak memberikan pendedahan tentang kepentingan penjagaan kesihatan mental. Jadi kita nak cuba menyantuni golongan OKU dengan lebih baik dan efektif. Jadi itu yang menariknya. Dan kemudian nak dijadikan cerita pula, hari Ahad ni kami akan melancarkan cawangan terbaru Miasa di Terengganu. Wow, Jadi doakan. Baik buat orang-orang Terengganu yang sedang menonton. Betul. Miasa Jadi- will come to you. Yes, we will come to you insyaAllah. Kami cuba untuk menyantuni warga Terengganu, juga khususnya Pantai Timur insyaAllah. Sebab dekat Pantai Timur ni kurang sebenarnya Pendedahan, pendedahan satu, tapi perkhidmatan kesihatan mental juga kurang. Jadi itu dua perkara yang berlaku dalam masa yang terdekat ni. InsyaAllah. Baik, menarik. Saya sebenarnya sangat kagum sebab ialah kita punya atlet negara ada heart condition, Puan Anita mengaku pernah ada mental health, and then Puan Zuraini ada anak kurang upaya. So mereka ni semua very inspiring lah kiranya kan. Maksudnya tak menjadikan salah satu sebab untuk they cannot do anything, right? Malah disebabkan benda itulah they strive to be a better, and here they are now, okay? Dan paling penting kita di sini diberi peluang untuk sembang santai tentang topik yang cukup menarik tentang kepentingan mental well-being ni, dari cabaran ke mentality pencabar, dan tak lari tak bukan because of the opportunity given by Gardenia KL. Jadi mungkin Puan Hazlina boleh berkongsi sedikit kepada semua, apakah inspirasi di sebalik idea wellness begin at home, anjuran Gardenia KL ini? Terima kasih Sari. Okay, Gardenia bertuah actually, sebab kami adalah satu jenama yang diberi kepercayaan oleh pengguna, especially untuk dia sayang pada Gardenia. Jadi kami rasa bila macam tu kita berazam untuk sentiasa bersama pengguna, tak kiralah masa senang atau masa susah. Kita setiap hari mengantar roti ke rumah-rumah kebajikan, 80 rumah kebajikan. Wow. Antara 80 rumah kebajikan tu 11 kita dah mula hantar sarapan kepada mereka sejak 1991 lagi. Wow. Dan kita tak putus-putus. Setiap hari Setiap hari. Wow. Okay. Kita di bawah selari dengan Gardenia Cares, Gardenia Cares kita, kita rasa Gardenia rasa memang kita mempunyai peluang untuk mengeluarkan message yang penting dan juga membuat perbincangan
sebegini yang mempunyai impact yang tinggi. Ya. Yang akan benefit to the Community. people, to the community. Tahun ni adalah yang ini Wellness Begins at Home ini adalah yang kali kedua. Yang pertama macam Puan Anita cakap tadi, masa tu PKP ramai orang yang mempunyai mental tak naklah kata illness kan, mental not so well they have to cope with a lot of situation yang tak sangka dan we don't think it's going to be like that for any of us. Jadi itu yang mencetuskan kita punya interest untuk go into mental wellness. Faham. Ya, kali ini kita ada topik-topik yang lain pula yang interesting juga di mana banyak orang tak realise that this is what it is kan. Jadi I hope this will benefit to a lot of people. Dan Gardenia akan terus fokus kepada mental wellness. Ya, kita akan fokus akan terus sentiasa berada di samping community and Malaysians. Kita buat konsep macam ni lah. Kita kena berkongsi cerita seperti mana kita berkongsi sekeping roti Gardenia. Dan apa yang kita harap, apa yang kita bercadang ialah kita akan create platform supaya lebih ramai yang akan berpeluang dan diberi kebiasaan untuk bercakap tentang mental wellness, mental health mereka. Hopefully that will help in the future dan kita akan dapat melengkapkan rakyat Malaysia supaya mereka lebih tahu nak handle cabaran. Betul. Dan lebih sihat dari segi mental not only physical. Baik, terima kasih Puan Hazlina. Kepada Datuk pula, kalau kita view mindset seorang atlet kan, sudah pasti kita fikir macam atlet mestilah seorang yang very disciplined, tak cepat give up, always strive for excellence kan. Tetapi jika kita melihat survey sebentar tadi, hampir separuh responden merasakan punca cabaran mereka bertambah perit adalah disebabkan diri sendiri. So it shows here that we can actually be the harshest critic for ourselves kan. Jadi Datuk mungkin boleh kongsikan salah satu cabaran terperit yang pernah dialami oleh Datuk mungkin sebagai atlet negara, dan adakah Datuk juga pernah merasakan bahawa diri sendiri ni yang menjadi penghalang untuk mengatasi cabaran tersebut? Okey, seperti orang ramai di luar sana, saya juga tidak terlepaslah daripada menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Betul. Dan satu benda kita kena faham, lagi tinggi cita-cita kita yang kita nak capai, kita akan menghadapi lebih besar cabaran dia. Itu dia punya formula dia. Faham. Jadi macam saya ni selalu diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan lah. Tapi pada peringkat awal, of course saya sedikit down juga. Kita tak faham waktu tu kan. Betul. Tapi saya cuba faham. Saya belajar, saya buat research dan saya juga bertuah kerana saya melanjutkan pembelajaran di universiti di Melbourne. Jadi saya juga belajar sedikit about psikologi juga dalam Bachelor of Sport Science saya. Jadi saya faham apa yang saya perlu buat, apakah langkah-langkah yang betul. Jadi from there, saya tahulah bagaimana nak mengatasi cabaran dan halangan dalam kehidupan saya itu. Kalau bercerita berkenaan apakah halangan terbesar, yang paling recent ni lah yang paling terbesar. Open heart surgery. Saya pun sendiri tak pernah sangka. Sebab sebagai professional athlete, every year kita kena buat medical check up untuk dapatkan license untuk berlumba. Tapi apabila lepas Olimpik Tokyo tu, saya ada sedikit rasa macam kurang selesa bila latihan. Dan kita pergi buat test lah. Dan doktor sendiri pun tak percaya yang saya ada masalah jantung. Jadi mereka ask to repeat. So mereka pun macam ask to repeat the test because impossible ada heart condition because you compete at the Olympic at the highest level. Back to back. And then after kita did the second test, memang betul ada that heart condition which is congenital heart problem, which is dari lahir lah. Jadi saya terpaksa melalui proses pembedahan dan sebagainya lah. Bukan satu proses yang mudah. Kalau saya boleh kongsikan, memang time tu memang saya at the lowest, at the bottom of my life. Dan saya bertuah kerana saya ada wife, anak-anak, isteri saya, keluarga mak saya semua yang memberikan sokongan dan doa. Dan juga tim saya lah, coach,
my teammates semua. Kalau ikutkan saya, memanglah orang ingat Azizul Sini Awang, atlet negara, menang pingat Olimpik. Bulletproof kan, kental kan. Kental, jiwa kental, disiplin, kuat dan sebagainya. Yes, tapi sebagai manusia biasa kita juga Tak lari kan? Tak lari, kita juga ada kelemahan kita. Betul. Waktu tu saya memang sangat down, tapi saya bersyukur ada support system ni. Dan saya juga mengambil inisiatif untuk meminta bantuan. Saya bercakap, saya minta bantuan dengan pihak yang sepatutnya dan from there alhamdulillah saya take one step at a time dan saya berada di mana saya berada sekarang lah. Alhamdulillah, syukur. So berdasarkan kisah Dato' Azizul, it shows here that actually everyone need a process, betul tak? Untuk ke mana kita ada sekarang ni, semua orang memerlukan proses kan? Betul. Proses dan juga kita jangan malu untuk meminta bantuan. Pertolongan, yes. Banyak daripada kita terutamanya tadi bila bercakap soal seorang lelaki kan. Seorang lelaki kebanyakan lebih suka untuk memendam masalah ke. Jadi kadang-kadang mereka ada ego ataupun malu untuk speak out. Zaman sekarang is a different era. Yes. We have to speak out, we have to reach the people so that people can help us. Yes, dan sudah pasti sebab tu pentingnya anda semua menonton live Gardenia Wellness Begin at Home supaya kita tahu platform yang sesuai dan betul untuk kita meminta pertolongan. Betul. Alright, jadi kepada Puan Anita, dalam survey Gardenia, hampir separuh responden menyatakan mereka pernah mengalami gangguan kesihatan mental akibat daripada cabaran yang dihadapi. Dan antara top 4 perasaan yang dikongsi para responden adalah rasa hilang keyakinan, rasa bagai seorang yang gagal, a failure, rasa sunyi dan rasa hilang hala tuju dalam kehidupan. Jadi dalam pengalaman Puan Anita dan semasa engagement Miasa sendiri, mestilah pelbagai sesi konsultasi, kaunseling, kumpulan sokongan, terapi dan sebagainya. Adakah perasaan ini normal ataupun bilakah keadaan kita sebagai orang biasa ni yang macam kita rasa macam I think actually I need a therapy. Bilakah keadaan kita mula untuk mempertimbangkan? Terima kasih, soalan yang baik Sally. Okey, sebenarnya perasaan tu perasaan biasa sebab kita adalah manusia. Yes. Okey. Terutamanya apabila pandemik berlaku, obviously. Okay, jadi bila kita dalam satu keadaan yang tidak menentu, kalau kita masih ingat waktu tahun pertama berlakunya pandemik COVID-19, kita semua tak tahu berapa lama, how long will this pandemic, how long will we be in this pandemic. Jadi uncertainties tu yang menyebabkan dia exacerbate mental health issues ni. Jadi kita rasa lebih sunyi, kita rasa terputus kan, kita tak dapat menghubungi keluarga, tak dapat jumpa dengan orang, tak dapat nak melakukan perkara-perkara yang dapat membantu kita. Contohnya kalau suka berbasikal, tak boleh pergi berbasikal contohnya. Jadi macam mana nak channel ni stres ni? Kemana nak pergi sebenarnya? Nak basikal tak boleh. Betul. Jadi ini yang berlaku. Okay. So these are normal emotions. Ini adalah emosi yang biasa. Okay. Jadi soalan yang penting adalah bila emosi ini bukan lagi normal. Okey. Emosi sebegini tidak lagi normal apabila dia mengganggu fungsi harian kita. Maknanya kita tidak dapat berfungsi seperti biasa. Okey. Nak membuat perkara-perkara yang biasa ni kita dapat lakukan dengan mudah menjadi sangat sukar. Jadi contohnya seperti saya dulu, you lose functionality in life. Terus hilang fungsi dalam kehidupan sebenarnya. Terus rasa macam tak ada hala tuju hidup ke macam mana? Hala bukan saya tak ada hala tuju, nak melakukan perkara yang biasa pun tak boleh sebenarnya. Nak bekerja tak boleh. Pada waktu itu saya sendiri, daripada pengalaman saya tak dapat nak bekerja, nak duduk seorang tak boleh, nak berinteraksi dengan manusia lain tak boleh, mood pun berubah. Jadi apabila ada perubahan tingkah laku, perubahan fikiran, percakapan, jadi perubahan ini yang menyebabkan kita mengganggu fungsi harian itu, itulah sebenarnya satu indikator yang mungkin ada sesuatu yang kita perlu mendapatkan pertolongan. Jadi ini penting untuk kita fahami. Kalau kita contohnya tidak dapat berfungsi secara optima, itu mungkin isu kesihatan mental, bukan penyakit mental. Tetapi bila kita dah tak boleh lagi berfungsi seperti biasa, itu mungkin ada isu kesihatan mental yang mungkin boleh develop menjadi penyakit mental. Tetapi bukan mudah bukan mudah untuk mendapat penyakit mental. Dia perlu pelbagai faktor, dia perlukan waktu, okay, and you also have to rule out medical conditions. Jadi dia bukan bangun pagi tiba-tiba dapat anxiety, bangun pagi tiba-tiba dapat kemurungan, dia bukan begitu. Betul. Jadi apa yang penting dalam soalan ini juga adalah untuk kita jangan menggunakan terma-terma klinikal secara longgar.
Kadang-kadang kan wanita Takut saya sikit anxiety. stigma betul. Betul. Takutnya wanita saya tak dapat tiket bas, saya depressed lah. Depressed, betul. Puan Zuraini Murung dekat, terus. murung terus. Dekat office susun buku, ikut warna, ikut tinggi rendah ni mesti ADHD. OCD, bukan OCD. OCD, ya. Kan betul kan? Betul. Jadi ini sebenarnya penting agar apabila orang lain datang, contoh Dato' Azizu datang wanita, saya rasa saya ada OCD contohnya, kita tak rasa macam alah tak ada apa-apa. Supaya kita faham bahawa OCD is something that is serious and it needs intervention. Perlukan intervensi sebenarnya. Jadi ini penting. So these are some things that we need to think about and jangan mudah menghukum, jangan mudah menggunakan terma klinikal secara longgar. Jangan mengambil kesempatan lah kiranya dengan terma-terma yang ada ni. Betul. So that kita tak nak sesiapa yang memang betul-betul ada left out. Betul. Sebab kan kadang-kadang benda ni dah biasa sangat digunakan. Jadi apabila datang seorang yang I rasa I depressed lah. Macam depressed lah. Kenapa? Kita anggap tak ada apa-apa. Betul. Penyakit mental adalah penyakit yang sangat sukar tuan-tuan dan puan-puan. Yes. It is Banyak lagi awareness needed ni. betul. Banyak ni. Kali ketiga boleh kita bincang kejap lagi. Betul. It can be very debilitating if you don't get the help that you very much need and require. Jadi ini penting. Ya, terima kasih. Terima kasih Sama-sama. kepada Puan Anita. Very, very good input. Kepada Puan Zuraini, tersenyum je daripada tadi. Alright, Puan Zuraini. Dalam survey kita mendapati responden yang berkeluarga ni lebih cenderung apabila mereka ada masalah, diorang lebih cenderung berpaling kepada Tuhan dan juga meminta pertolongan daripada keluarga. So it shows here that how important unit keluarga ni. Jadi apakah kepentingan keluarga buat Puan Zuraini secara peribadi dalam membantu mengharungi cabaran dan terutamanya sebagai seorang ibu tunggal? Seperti Puan Anita kata tadi kan, bila when it comes to labeling, when it comes to kita mengekspresikan diri sama ada saya depressed and all that, tu memang sebagai seorang ibu yang juga kadang-kadang kena jadi seorang bapa. Saya selain daripada Izzati anak OKU, saya ada juga anak-anak yang bukan OKU. So dalam pandemik tu saya memang perasan kan, each of them ada different ways of coping kan. And as some may know or not know, being an autistic also there is an issue of mental abilities. So ada orang yang tak faham, dia kata this is beyond autistic. It's already a mental. Tapi there's no such thing sebab under autism is also mental issues. And then you have to know then kita sebagai keluarga, kita kena observe, kita kena get to know them, kita kena tahu perlu ke tak perlu ke medication up to a certain point sebab it's a fine balance. Betul. If I over medicate her, bolehkah dia function and do her daily routines? Can she even paint? Can she even try to communicate? So tu is a fine balance kan. And with the others pula when of course during that time yang tak boleh pergi classes, yang tak boleh do their regular part-time like just to do Grab ke apa ke, all those kind of things is an issue, cannot meet their friends. So that makes them also start to second guess themselves. What's wrong with me? Why is this not right? Why am I not able to do this? I'm already this age. Yalah, pandemic tak pandemic, for those at that age masa tu kan, if everything has to stop, everything has to stop lah kan. So things have to start a bit later on. So yang ni pun they seek help, but when they seek help, kita kena sebagai keluarga kita kena kenali sebenarnya apa masalah tu. Kadang-kadang itu bukan masalah yang perlukan ubat. Ada juga bahayanya kawan-kawan yang kata, you tak happy ke? Ada pill you makan lah, happy pill. Happy pill. Then masalah lah tu kan. So keluarga tu mustahak. Keluarga tu bukan sahaja keluarga di rumah. Pada saya untuk community OKU, kami panggil each other keluarga juga. Kalau saya ada katakan seorang lagi keluarga yang anaknya juga OKU, bila mak dia sakit ke, bapak dia tak ada ke, kalau anak dia perlu pertolongan, we have to be there for them sebab kita pun faham kan, kita pun boleh jaga anak dia sebab kita dah ada kefahaman. So
keluarga di rumah, keluarga di tempat kerja, keluarga community. Betul. So keluarga ni. Everyone can be a Yes. family sebenarnya. Yes. Macam saya sendiri pun kalau macam Sari nak suruh kawan tu berkongsi, I always tell them, you're not my friend, you're my sisters. So diorang lebih terbuka macam, oh okay, diorang lagi rasa appreciate kan, dan lebih terbuka. Kalau dalam Islam tu kita kata sisters of Islam kan. You're my Betul, sister. saudara Islam Yes, macam yes. tu. Okey, menarik sekali. Sebelum Sari terlupa dan terlalu asyik bersembang, nak ingatkan penonton live di Facebook untuk tinggalkan soalan anda di ruangan komen, dan juga hadirin yang hadir di sini, hold on to your burning questions, and kita akan adakan sesi Q&A session sekejap lagi. Okey, baik Puan Hazlina, berbalik kepada topik kita dari cabaran ke mentaliti pencabar. Puan Hazlina mungkin boleh berkongsi apakah harapan dan message sebenarnya Gardenia KL ingin membawa kepada para penonton, terutamanya Malaysians, dengan pembawaan perspektif dari panel yang begitu diverse from their walks of life. Yeah. Okay, mempunyai panelists yang from walks of life is very important. Sebabnya, okay, contoh Datuk Azizul. Datuk Azizul siapa tak kenal Kita kat Malaysia semua kenal. Tapi he is the athlete yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Dia mempunyai semangat kental, seorang bapa dan melalui banyak cabaran. Betul. So, apa yang dia kongsikan adalah penting. Ya. Dari perspektif advokasi mental health pula, Puan Anita will be able to help us a lot. Yes. Ya. Dan kalau dia apa yang dikongsi sekarang tak mencukupi, kita boleh contact dia. So we know who to contact from here. Ya. Dan Puan Zuraini, I think you have already you have a lot to share with us. Dan Puan Zuraini juga adalah sebagai perspektif of seorang ibu yang mempunyai anak OKU dan kita anak biasa yang normal pun banyak hal kan. So yes, you will be able to help a lot of people out there. Betul. Apa yang kita harap adalah untuk berkongsi message dan yang boleh digunakan especially kepada mereka-mereka yang kemungkinan mempunyai situasi yang lebih kurang sama. Dan it's also important you boleh contact siapa yang you perlu. Betul. Dengan adanya perbincangan seperti hari ini. Alright, baik. Jadi Gardenia KL memang memberi platform yang betul dan yang tepat kepada semua Malaysian untuk memerlukan bantuan. Jadi jangan rasa macam Gardenia ni hanya sekeping roti ke kan, sebab we are more than that. Okey. Kepada Puan Anita, sebanyak 85.5% daripada 145,173 panggilan diterima agensi kerajaan sejak 25 Mac 2020 hingga 20 Mei 2021 adalah membabitkan isu kesihatan mental yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling seperti stres akut, keresahan, kemurungan, penderaan dan tingkah laku bunuh diri. Jadi adakah Puan Anita melihat peningkatan golongan remaja yang dibantu tim YASA sejak kebelakangan ini meningkat, ataupun adakah ini satu petunjuk bahawa kesedaran dan keterbukaan terhadap bantuan kaunseling ini semakin meningkat daripada sebelumnya? Okey, sebenarnya sudah tentu kedua-duanya kan. Apabila kita ada lebih awareness pendedahan, sudah tentu lebih ramai orang yang akan reach out for the help. Okey, tapi kalau kita melihat kepada data dan statistik, sudah tentu ada peningkatan. Okey, kajian morbidity dan survey kebangsaan membuktikan ini dan juga data daripada WHO. Jadi kalau kita melihat tahun lepas ada data yang dah keluar di mana kita melihat peningkatan sebanyak 25% anxiety and depression globally. Okay. Paling rendah 23%, paling tinggi 28% sebenarnya. Kemurungan di Malaysia 20.3%. Jadi kalau kita melihat orang dewasa dan juga remaja lah 16 tahun ke atas, itu juga satu peningkatan sebenarnya. 29.2% isu kesihatan mental. Okey. Kalau kanak-kanak juga tinggi, dalam lebih kurang 4.2%. 424,000, minta maaf. So 424,000, nampak banyak nombor kat kepala ni. Tapi sebenarnya untuk nak merumuskan sudah tentu ada peningkatannya. Okey. Apa yang penting untuk kita fahami di sini adalah
50% daripada isu kesihatan mental ni bermula daripada umur 14 tahun. So can you imagine kalau 14 tahun, di mana sebenarnya isu-isu ni bermula? Sudah tentu lebih awal. Ya, betul. Sebab lagi sekali kita bukan bangun dan terus dapat isu kesihatan mental betul. ataupun penyakit mental. Okey. Lepas tu 70% daripada umur 24 tahun. So this is a huge number. Kenapa berlakunya peningkatan ini? Sudah tentu satu faktor yang paling besar adalah pandemik COVID-19. Okay, this is a big factor. Kanak-kanak pada waktu itu terus membuat pembelajaran di atas talian. Ya. Tak pernah berlaku dalam sejarah Betul. manusia. Itu pertama. Keduanya terputus daripada sistem sokongan iaitu kawan-kawan sendiri which can equate to grief. Ini banyak orang tak faham dan tak tahu sebenarnya. Betul. Because kita lah Sari lah sebagai contoh anak muda kan apabila tak dapat nak berhubung dengan Stress rakan-rakan. kan? Macam mana nak belajar? How do you do Betul. group work? Betul. Nak Memang tanya soalan dekat rakan menjadi sukar. Very challenging. Macam Yes. sebelum ni contohlah kalau kita remaja kan, okey jom jumpa kat kafe, kat college Betul. ke kan. Sekarang nak contact pun kalau tak available, Betul. kita kena bertarung sendiri kan. Betul. Dan pada waktu itu juga sebab COVID, walaupun kita nak keluar, kita jadi takut juga. Jadi pelbagai cabaran. Jadi sudah tentu peningkatan itu berlaku. Faktor-faktor risiko meningkat, faktor-faktor penyumbang banyak yang hadir. Jadi kita nampak rates of suicide dan juga percubaan bunuh diri dan juga suicidal thoughts juga meningkat. Dan ini sebenarnya selari sepanjang sejarah manusia. Apabila pandemik berlaku, apabila epidemik berlaku, apabila war, famine, hunger berlaku, semuanya akan meningkat sebenarnya. Cuma the irony of the whole thing is apabila pandemik COVID-19 berlaku, kita tidak bersedia. Betul. Kita punya health Persiapan system kita overburden. kurang. Persiapan tidak bersedia. Jadi this is one huge lesson that we must take away from the pandemic. Yes, Jadi kita jangan fikir sekarang ni dalam pasca pandemik wanita endemik, oh everything is resolved. Tidak, ini baru bermula tuan-tuan dan puan-puan. This is the beginning. Betul. Jadi ilmu tentang kesihatan mental ini penting supaya kita menjaga kesihatan mental kita. Ibu bapa tolong pantau anak-anak so that we can prevent. Kita boleh mencegah sebenarnya. Betul. Dan membina daya tahan, resiliency. This is important because every single human being is resilient. Betul. Okay, tapi kita dia macam muscle. So kita kena selalu training Datuk. Kena training. Begitu. Practice Make makes perfect. No, practice makes progress. Makes progress. Okay. Right. Itu saja. Alright, ya betul. Jadi kepada ibu bapa pun macam jangan fikir macam oh anak kita tak cakap apa-apa pasal stres ke apa ke, kita kira okay normal lah kan, budak kat laptop ke apa ke. It's not, actually not, sebab macam yang Sari mention tadi, mental health ni adalah sesuatu penyakit yang kita tak boleh nampak physically. Kan, it's something yang macam it's our mind yang control kan. Kita tak boleh nampak serta-merta. So Yeah. maknanya cabaran individu tersebut is not immediately evident. Melainkan kita setiap hari bersama dengan orang tu. Sebab tu keluarga, guru-guru di sekolah penting. Kan, supaya kalau kita nampak ada perubahan them tingkah daily, laku, kan? because you see them daily, ada perubahan tingkah laku, perubahan percakapan, mula isolasi, perubahan mood. Betul. Jadi kalau kita nampak, do something about it. Yes. Talk about it. Ini penting. Bullying sering berlaku di sekolah. Betul. Kita buat tak tahu. Ini penting. Yeah. Bullying has a long lasting effect. Yes. Okay, buat yang membuli dan buat yang dibuli. Dibuli. Okay. Puan Anita, yang sebenarnya di kawasan bekerja also kita kena pay Betul. attention. Yes. Of course. Betul. Sebab kalau kita tengok figure tadi tinggi Tempat juga. kerja, tinggi kan? stres Betul. masa tempat kerja. Betul. Tapi tadi soalan remaja. Kalau soalan dewasa pula sudah tentu. Dewasa ramai ada lagi. penyakit mental. Betul. Takutnya satu hari individu yang ada penyakit mental lebih ramai daripada individu yang normal yang sebenarnya. sihat. We are seeing this pattern sebenarnya. Oh really? Yes. Okay. Jadi sebab tu saya kata tadi ini baru permulaan. Yes. Jadi belajar sistem sokongan tadi kita dah nampak daripada survey. Okay, sistem sokongan adalah faktor pelindung yang sangat penting. Okay, it's a very important protective factor. Jadi kalau kita tidak ada sokongan, sistem sokongan, tolong bina sistem sokongan ni. Yes, betul. Okay, you just need, let me tell you guys on Facebook, you just need one person to help you go through this life. If you have that one person, insyaAllah, Betul. itu yang kita perlukan. Tapi kalau boleh, binalah satu sistem yang Lagi lebih ramai, lebih kuat. lebih ramai supaya dia kuat. Kalau kata lebih ramai, lebih teguh. Gitu. Betul, insyaAllah. Okey, jadi kepada para penonton di Facebook dan juga hadirin yang hadir sekalian, macam yang Puan Anita pesan, jangan fikir yang macam kita ni we are good alone, right? We human after all, kita sentiasa memerlukan teman.
Tak kisahlah semasa kita gembira ke, semasa kita sedih ke, we always need a company, right? Alright, kepada Dato' Azizul Asniawan kan, sebagai figura seorang bapa. Seorang bapa ni kita always nampak dia orang ni, ataupun malah kanak-kanak kan, always nampak macam, wow, my dad is superhero kan. My dad is like the strong person in my eyes kan. Tapi pada pendapat Sari, golongan bapa atau single parent yang terpaksa memikul peranan bapa dan ibu sudah semestinya wajar mempertimbangkan kesihatan mental mereka, right? We are all human after all. Ya, jadi apakah antara langkah ataupun rutin Datuk sendiri bagi untuk menjaga kesihatan emosi dan mental ni? Sebab yalah kita tahu Datuk sering berjauhan dengan family dan terpaksa mengorbankan masa demi komitmen sebagai atlet negara. Itulah, saya dengan keluarga ni, mostly dengan anak-anak ni memang very close lah. Tak ada macam, kan kadang-kadang orang ada macam yang mana kita lebih rapat kan. Macam saya ni memang rapat dengan semualah. So sekarang ni yang the first and second tu yang dah besar. Jadi memang saya memang kena bagi attention to both lah. Okay. Jadi kalau saya berada di Malaysia dengan diorang ni, nak tidur kena baca buku ataupun share my childhood story ke or whatever story ke semua. So that is part of the routine. Jadi bila saya travel out, usually kalau lebih than 3 to 4 weeks lah, then dia akan jadi macam sedikit issues lah. Because we are separated for a long time, jadi kids pun a bit down. Saya sendiri pun down juga sebab tak boleh bersama dengan orang kan. Kesian kat wife lagi, nak jaga anak-anak semua kan. Jadi apa yang saya buat, pertamanya we try to keep the communication lah. Sekarang kita ada teknologi, jadi kita cuba berhubung. Kalau boleh setiap hari lah. Kalau tak sempat berhubung because of the timing different, at least saya akan left some message lah. Atau message whatever, remind them that I miss you ke, pesanan, okay, buat kerja sekolah dan sebagainya lah. Dan untuk my part juga, bila kita rindu, kadang-kadang orang lelaki ni dia diam, rindu kan. Pendam Dia pendam, mood pun swing kan. Tapi saya menggunakan approach yang sedikit berbeza lah. Saya ada kawan-kawan, saya ada coach saya pun close dengan dia orang. Jadi sometimes tu kita sit down together, kita macam meluahkan lah. Jadi sedikit sebanyak dengan luahan tu, dia dapat release, bantu kita release that emotion tu. Sometimes kita sedih ke ataupun kita down ke, at least it will fade away lah by sharing with someone that we trust or kita comfortable with. Jadi itu antara saya lakukan lah. Jadi macam kalau di Malaysia pula, contohnya kalau as a parents ni, of course it's not easy kan. Ada cabaran dia kan, nak membesarkan anak-anak ni kan. Jadi kita ni nak jadi seorang bapa yang bagus adalah melalui contoh yang baik. Contoh yang baik melalui belajar lah. Kita kena belajar melalui mereka yang dah berpengalaman, mereka lebih tua. Ataupun kita boleh simply sekarang belajar beli buku yang boleh bagi guidance, proper guidance. Dan juga paling simple adalah kita boleh baca any information on the internet. So zaman try and error tu bagi saya mungkin dah lepas lah. So saya lebih suka menggunakan evidence based lah. Jadi kalau kita main hentam je, we gonna learn from mistake lah. Jadi bagi saya refer and based on factual lah. Actually I was quite surprised bila Datuk mention yang macam we need a book to write macam more menjadi lebih bertanggungjawab dan sebagainya, sebab mungkin ada orang dia kurang sikit dengan buku ni kan, dan tak menjadikan buku ni sebagai panduan. Tapi sebenarnya buku itulah one of the book yang saya actually dapat hadiah. Tak silap saya Miriam saya lupa second tu. So dia ajar banyak parenting tips lah. Jadi from there membantulah saya dengan isteri untuk macam mana the tips untuk membesarkan anak-anak kan. Tapi itulah, dalam kita ni membesarkan anak, parents pun kadang-kadang rasa down. Kita down. Jadi bila kita down tu lah penting macam tadi Puan Anita dan juga Puan Ziani beritahu kita memerlukan support system lah. Walaupun kita dah dewasa as a parents ni, kita masih juga memerlukan support system untuk membantu. Tak kala bila kita rasa down ataupun kita ada sesuatu yang kita perlukan bantuan luaran.
Okay, baik. Ya, oh my God. So many good things yang boleh di-share. Jadi kepada anda semua, jangan lupa boleh lagi share link Gardenia Bakeries KL dekat kawan-kawan so that kita boleh teruskan dengan kita punya diskusi dan berbincang so many interesting topic regarding about mental health. Alright, Puan Zuraini, sebagai seorang yang berperkasa seniman dan seniwati OKU serta menganjur pelbagai aktiviti berasaskan seni buat komuniti awam. Apakah pendapat Puan Zuraini berkaitan seni ni sebagai salah satu platform untuk menyokong perkongsian mental, emosi dan mental? Sememangnya sekarang especially menjadi satu trend boleh dikatakan di mana ada banyak workshop bukan sahaja untuk OKU tapi untuk orang ramai untuk unstress atau just for they call it art therapy healing. Art therapy healing. Ya. First I nak cerita sikit. When we talk about observing kan, kalau kita nak observe our families, that's not OKU, senang kan daripada dia punya speech, percakapan, action. But when it comes to OKU, sometimes you can't read what's going on in their mind kan, the ones yang autism and all that. So for me, I akan tahu what's going on with my daughter by looking at what she paints. Wow, interesting. So by the painting you can know her Yeah, true so feelings. if I look at the colours she use, I look at dia punya cara painting kan, comot ke tak comot ke, or in detail ke. So I can tell, oh ini tengah angry atau ni tengah emo atau oh this very happy. So I tahu how to approach her and how to address it kan. Then at the same time also I realized through for the ones who are not OKU kan, the you can use art as a stress reliever and you tak payah nak jadi artis. Nah, tak payah, tak kisah, nobody is going to tell you oh tu cantik tak cantik, boleh jual tak jual, tapi you meluahkan your feelings, your perasaan, or you just nak unstressed. Maybe certain colours make you feel happy, certain colours, or you're angry tapi you tak boleh get it out. Okay, you nak paint satu kertas hitam pun paint lah, suka hati kan. So you know that is very calming. But kalau you dapat satu workshop yang bagus tu together dengan art yang digunakan, you also have a counsellor ke or an expert ke, but someone to also bercerita dengan kita as your painting, you meluahkan perasaan. So it's 2 in 1 kan. Kadang-kadang orang, betul tak, orang susah nak meluahkan, express themselves. Ya, tak semua yang dia tak boleh look at somebody and bercerita kan. Tapi kalau maybe tengah-tengah painting tu, dah tu kita selamba je bercerita kan, and then all the perasaan will come out. Sebab part of the mental therapy, correct me if I'm wrong, is you have to talk about it. You have to let it out. If people cannot read your mind. And sometimes kalau kita tak cerita and kita tak boleh cari dia punya solution ke help ke kan. So yeah. Ya, adakah yang painting therapy tadi ada dalam WNI art program? Oh yes, kita wow. kita have also like kita mention tadi dekat Museum Telekom. Tiap-tiap hujung minggu kita ada this program called Temu Weekends. Dalam tu ada, boleh cari dalam social media Temu Weekends. Dan di situ kita akan ada art therapy, and then kita ada berjenis lah, ada from different teachers, ada doctor, ada in fact there's a lot of things yang kita halakan all connected to mental health. Sebab OKU perlu mental health. We also help the single mother community. We also have the retirees. So all these are all the sensitive areas kan and community. So kita buat all kinds of workshops and all kinds of, and selalu it gravitate towards art lah, sebab surprisingly everybody wants to paint. Ya, betul. Boleh ke tak boleh, but cakap ayam ke apa ke, sekali dah dapat bros kan, excited. Yes, dekat situ kita ada we call it community wall. Kita put out there, come and meet our autistic artists and do community art. Macam-macam, not just our locals.
even the tourists. And then kadang-kadang the next day they come again bawa anak-anak pakai diapers ke pampers ke macam tu je. In the hot sun kan panas kan. So painting, ice cream one hand, brush one hand, happy je. Parents just duduk enjoying sunwing. So that's you know, very good. and that also is a form of therapy kan. Betul. So Great. Jadi kepada anda yang berminat nak colour sambil-sambil nak meluahkan perasaan, bolehlah ke apa tadi? Temu weekends. Temu weekends. Yes, temu weekends. Walaupun kalau kita tak pandai melukis. Ya, betul. betul. This is not like pertandingan melukis ke apa ke? Tidak. Yeah, Alright, kita can be surprised. Some of them suddenly discover, oh, I can paint. Ya, betul, hidden talent. Orang kata. Maaf kalau mencelah. Macam anak saya yang diorang tu, both of them pun memang saya encourage diorang untuk express themselves through painting. Wow. Dan memang mereka suka. Art is a language. Yes, memang betul apa yang Puan Zuraida beritahu tadi, Zuraini beritahu tadi. Diorang express their feeling through dia punya painting. So kita boleh tahu dia tengah bad mood ke, dia tengah happy ke. Kan? The colour choice tu dengan dia punya pattern tu is different. Actually it's interesting. Ilmu untuk kita sebagai parents juga kan sebenarnya kan? Betul. That's another thing about how kita kena surround ourselves. Since we talk about art, we talk about colours. Yep. Colours are very important. Even gardenia punya packaging, betul tak? Then which you can talk about because you know when I'm not doing this, my bread and butter, besides gardenia, is about I'm also a qualified interior designer. So colours are important. It will apa warna yang kita tinggikan diri kan, atau kita guna ke pakaian ke atau cat satu dinding ke dalam rumah, tu semua akan affect how we feel. Betul. Interesting. So yang ingat diorang happening hitam macam bangun-bangun tengok dinding hitam macam in the lawn. Ada efek sebenarnya pilihan warna. Okey, jadi soalan ni kepada Datuk lah sebagai satu-satunya jejaka di sini kan. Pressure ni, pressure. Pressure ni wakil daripada lelaki, kaum lelaki. Okey, berdasarkan keputusan survey Gardenia, macam yang Datuk Azizul sendiri mention, yang lelaki ni sering lebih cenderung untuk memendam perasaan kan. Berbeza dengan wanita. Wanita ni mungkin ialah kadang update dekat status WhatsApp dan sebagainya kan. So kita, dia tengah marah ni kan. Tapi lelaki ni kadang kita tak faham, kita tak tahu bila masa dia marah ke, dia ni okey ke. Jadi kepada Datuk lah, mungkin Datuk boleh kongsikan lah macam mana what is the right way for a man untuk mungkin lebih bersikap terbuka ataupun berkongsi dengan kenalan mereka dan sebagainya. Betul, pada peringkat awal dulu saya pun lebih cenderung kepada memendam perasaan. Lebih perwatakan seperti itulah. Tapi bila kita sendiri dah belajar, bila saya dah move to overseas, kita fahamlah actually what is the right way untuk kita channel the problem ke, or to find the solutions ke apa semua. So traditionally lelaki memang disuka simpan dan pendam dan suka tak tunjuklah yang diorang ada. Saya nak tanya, adakah diorang takut dilihat lemah ke macam mana? Suka untuk saya bagi tahu because lelaki ni lain-lain tau. Jadi biasanya lah kebanyakannya mereka mungkin nak tunjuk yang diorang mungkin Cool ataupun lelaki itu seorang yang gagah kan. So tak boleh tunjuk kelemahan mereka. Tapi now kita berada di era yang berlainan. Semuanya selepas kita ada pandemik COVID-19 itu mengubah segala-galanya. Betul. Laki ke, perempuan ke, memang semua tak lari daripada ada mental health issues ni yang kita nak cuba sampaikan kepada semua. Jadi macam saya sendiri, sebab saya apply untuk diri saya dan saya juga cuba encourage saya punya fans, kawan-kawan saya yang terdekat dan juga ahli family. Walaupun kita ni lelaki, kita kena admit yang kita ada masalah. Kalau kita ada rasa macam something wrong with ourselves, macam contohnya tiba-tiba kita hilang mood, tiba-tiba kita rasa macam ada feeling macam loss of the confidence apa semua. Jadi kita jangan simpan kat diri kita je. Sebab kalau orang tak tahu, macam mana orang nak bantu? Nak tolong kan? Betul. Jadi macam saya bagi tahu tadi, saya akan biasanya akan ada conversation with my wife. Saya akan bagi tahu
Kan, everyday saya akan update dia. Balik pada training, penat lah, saya rasa down lah because atlet ni sebenarnya selalu down because kita penat, kita stres kan, kita nak capai kita punya prestasi kan. Dan juga saya pun dengan coach pun buat benda yang sama juga. Dia macam sampaikan kepada saya juga sampaikan kepada dia any issues or feelings lah. Benda tu penting. Dan benda ni memang macam saya sebelum masa waktu pandemik tu saya berada di Australia. Ini memang dia orang encourage lah, lelaki ke perempuan. Memang they ask to like for the usually perempuan dia suka gather for coffee kan, sharing apa tea time. So sekarang dah jadi macam satu perkara normal untuk bagi lelaki juga. Sit down together, kadang-kadang bawa anak ke apa. So it's part of the culture juga untuk kita sharing the issue. Sometimes it's not about sharing juga. Sometimes kita listen. Betul, dengar By listening tu kita boleh membantu. Betul. Dan belajar. Yes, dan input-input tu boleh kita gunakan untuk diri kita dan kita sampaikan untuk orang yang kita dekat dengan kita, orang yang kita sayang. So, kepada para lelaki yang di rumah ataupun para hadirin kat sini, jangan lupa untuk have a coffee session. Alright, jadi baik, sebelum kita wrap up discussion kita, mari dengarkan message dari para panel kita buat semua penonton di Facebook dan juga hadirin dalam mengharungi setiap liku-liku kehidupan yang penuh dengan onak duri ni. Kita mulakan dengan Datuk. What's your message to Malaysian? Saya seorang atlet, kita bercakap pasal kejayaan kan. Jadi kepada semua penonton-penonton, sama ada yang berada dengan kita secara live hari ini ataupun yang berada di dalam platform social media, apabila kita menghadapi cabaran, masalah dalam hidup kita, kita jangan down. Jangan, orang cakap jangan ask why me, tapi ask what can I do? Yes, and betul. Because masalah dan cabaran ni dia hadir bersebab. Jadi macam contohnya kita ada masalah kan? Dia bukannya semata-mata masalah saja. Because ada something kat hadapan untuk kita capai. Waiting for us, right? Macam saya lah, sebelum saya nak menang tournament tu akan ada a series of cabaran-cabaran dia. Jadi biasanya orang akan down ni bila ada masalah lah, mereka sangkakan macam tak boleh nak go through kan. Jadi di situlah pentingnya untuk kita ada matlamat yang jelas. Dengan adanya matlamat yang jelas, our mission to get clearer. Jadi kita boleh hadapilah cabaran tu dengan matlamat yang keras tu. Great. So always know your purpose kan? Yes, know your purpose. Dan kadang-kadang matlamat ni boleh datang dalam bentuk macam angan-angan. Mungkin orang ingat angan-angan tu macam benda yang kosong. Tapi angan-angan itu adalah part of visualization. Ya, betul. Dan visualization tu akan mempengaruhi kita punya emosi. Dan emosi itu akan mempengaruhi kita punya action. Yes, dan betul. action lah yang akan mencorongkan kita sama ada berada di atas ataupun di bawah. Wah, gitu. Berikan tepukan semua. Okey, mungkin Puan Anita boleh berikan sedikit message? Okay, biasanya sudah tentu apabila kita mengakhiri, kita selalu bagi a message of hope. Yes. Okay. Jadi message of hope saya biasanya, you're not alone, this moment will pass, reach out if you are indeed struggling. Tetapi saya rasa hari ini saya nak kongsi mungkin 1 minit sahaja sebab banyak orang sering bertanya, Puan Anita, kenapa saya dah lama berjuang dengan penyakit mental dan saya masih belum sembuh? Because macam saya katakan tadi, penyakit mental ini it's a journey. Ia adalah satu kembara sebenarnya. Dan ia adalah satu kembara yang sukar. It's not easy. Banyak perkara yang perlu kita lakukan agar proses penyembuhan kita efektif. Jadi yang penting jangan putus asa. Whatever mental health struggles you are going through, how severe and how chronic it might be, percayalah, janji Allah itu pasti. Semua penyakit ada Cure je. ubat kecuali mati. Okay, so teruskan perjuangan.
hidup ini adalah suatu perjuangan. Yes, dan Okay. perjalanan, betul tak? Betul, okay. So destinasi kita jangan lupa macam Dato' Azizul sebutkan tadi matlamat kan. Jadi destinasi terakhir kita insyaAllah Jannatul Firdaus, itu yang kita mahukan. Betul. Jadi ini sikit sebenarnya. Jadi kalau boleh kita nak cabaran sekarang kan. Betul. Kita nak kesusahan itu sekarang dan susah kemudian dulu, susah senang-senang dulu, kemudian. senang kemudian insyaallah. Okay. Jadi saya cuma nak katakan don't give up, and this too will pass insyaallah. Yes, don't give up everyone. Alright, Puan Zuraini. Saya rasa apa yang saya nak beritahu pun semua telah dikeluarkan dan diberitahu. Dan ya, apa, it's okay, dah cover semua. Cuma saya nak just point out, mungkin sometimes apa yang kita cerita ni sebab kita dah melalui banyak dan kita tengah sharing all the positiveness. Tapi it's okay for you to not be so strong. Kan? Bukan doesn't mean kita tengok program macam ni ke, kita share, we do this sharing and then lepas you tengok ni, okay, now I have to be like that. And then bila you tak jadi, you feel disappointed. No, it's okay. You can fall down as many times, you can climb up as many times, but as long as you keep going, kan? And then kita can always take time out. I mean, kan, like you say, I'm always laughing and I've got so many things. But I'm not ashamed to admit when I want my time out, I take my time out. Because if I don't take my time out, then I will not be able to move forward, kan? Semua umur memerlukan your own time, kan? Yes, yes. Sebab I also take care of my mother who has dementia. So so these are, there are so many. Sometimes you balik rumah pun you're like, okay, you just I need my time out. This, then you. But life goes on. Betul. So everybody has challenges. Semua orang ada cabaran. Semua orang ada issues. Sometimes kita success, sometimes kita fall down. But get up and get going. InsyaAllah. Yeah. Sebenarnya saya terharu tau macam mendengar pesanan daripada seorang ibu, seorang kakak, seorang abang. Mungkin Puan Hazina sendiri, pihak Gardenia, any message to all Malaysians? Okay, first of all, thank you the panelists kerana make your time here and then sharing whatever, which is very important to us. Thank you also to the audience as well as those audience, online audience. Apa yang saya nak katakan sikit saja, which is cabaran ni kita tak dapat nak elakkan di dalam hidup kita. Tapi kalau adalah pilihan kita untuk berusaha untuk mengatasi cabaran tersebut. Jadi pilihlah yang betul. Thank you. Thank you so much. Begitu tepat. Okay. Alright, thank you so much untuk para panel kita. I'm pretty sure semua penonton di rumah pun dah tak sabar-sabar nak bila Q&A ni, kan. Alright, okay, saya rasa macam dah banyak sangat tips dan pengalaman, tapi tak apa, rakaman sesi Facebook ini boleh ditonton semula jika terlepas mana-mana segmen perbincangan tadi. So make sure to follow Gardenia Bakeries KL. Baik, mari kita beralih ke sesi soal jawab. Seperti biasa, buat hadirin di sini, if you guys have any question, you guys can raise a hand dan pembantu kami akan menghulurkan mikrofon. And buat penonton setia di Facebook, anda boleh memuat naik soalan-soalan anda di ruangan komen untuk barisan panel kita. Okay, talking about live streaming, jom kita check soalan anda di bahagian komen untuk barisan panel kita. Okay, let's just check in. Alright, ini antara Puan, kejap ya. Okay, ini antara Puan Ena Nazalina, okay, daripadanya. Nak hilangkan rasa down, banyak aktiviti kita boleh buat masa tu. Okey, jadi apa antara aktiviti lain untuk bantu keadaan kesihatan mental seseorang selain seni yang dikongsikan? Mungkin Puan Anita boleh jawab. Ya. Yeah. Okay, sebenarnya anything can be a therapy ataupun apa sahaja boleh menjadi therapeutic. Yang penting is self-exploration. Jadi kita sendiri kena cuba apa perkara-perkara yang boleh bantu. Okay, saya kongsi kalau di Miasa selain daripada kelas seni, kita juga ada buat kelas seni, kita juga ada speech and drama. We also have expressive dance therapy.
Kita juga banyak membuat outreach program, kita ada program sokongan pekerjaan. Jadi sebenarnya apa sahaja yang boleh membantu kita is also therapeutic. Jadi ini penting untuk kita cuba sebab contoh, saya boleh kongsikan 10 perkara tapi mungkin tak ada satu pun yang bagi Sari ni kena dengan Sari. So that's why it must be, boleh jahit, boleh gardening, boleh keluar minum dengan kawan-kawan, you know, you can do any kind of sports that you like, boleh keluar jalan-jalan, tengok the sky, tengok greenery, benda-benda itu semua boleh membantu. Yang paling penting, move your body, jangan stay put. Apabila kita berasa tertekan, apabila berasa ada anxiety contohnya, move your body, bergerak, jangan duduk setempat. Ini penting, okay? Sebab kalau tak nanti daripada kita fikir sesuatu yang negatif ataupun you feel very overwhelmed ataupun stressful dan sebagainya, it will actually make it worse. So you have to do something, talk to someone. Talking to someone is actually very, very helpful. Kadang-kadang kita rasa wanita saya ni dalam keadaan yang sangat teruk, tapi sebenarnya bukan semua orang perlukan intervensi klinikal. Kalau kita dapat bercakap, meluahkan dengan seseorang individu yang kita percayai, tetapi that has our back. Bukanlah bila kita cakap, cerita kat semua orang tu satu, tapi menambah beruk, memang beruk sebenarnya. Menambah burukkan keadaan kita sebenarnya. Jadi we need that validation. So choose the person that you want to share your story with. Ini penting. Tapi luahkan, jangan simpan. Bila Datuk Aziz tu tadi ceritakan, dia kata sebagai lelaki kita suka simpan dan sebagainya. Dulu pun Datuk begitu, tapi sebenarnya saya rasa tak. Masa Datuk menang Olimpik hari itu pun Datuk menangis. Jadi kita tahu you are a very expressive person, tapi ini adalah contoh sebenarnya. We need a man to understand you don't have to man up. Boys do cry and you can cry. It is okay. We have to normalize it. Sebab kalau tak, lelaki selalu rasa macam diorang tak boleh nak meluahkan, diorang tak boleh nak berkongsi. Itu yang talian befrienders 24 jam 7 hari seminggu tu penuh. Sebab para lelaki tunggu sampai dah hujung, sampai dah ada suicidal tendencies, baru you reach out. So don't do this for the men. It is okay. Okay, kita manusia. There is going to be a point in our life that we need help. Yes, betul. Okay? Jadi pentingnya talk to someone that you trust. Okay. Untuk Puan Zuraini mungkin ada aktiviti yang boleh dikongsikan ke? Seperti yang dah mention daripada Puan Anita tadi, seni tu berbagai-bagai seni kan. Kita boleh pilih apa yang selesa dengan kita atau apa yang kita suka. Senaman pun is very good sebab you need to discipline. I cuma nak point out, because I jaga my mother who's dementia, there is one thing, when you mention move tu, bergerak tu memang bergerak mustahak. Sebab your kaki and your brain is connected. Hari yang you tak nak gerak kaki you, otak you pun takkan bergerak. If your brain doesn't move and nothing goes on there, of course it will affect the rest of yourself. So you must move. Katakan you mati akal, you don't know what to do with yourself. This is the mother in me lah kan. Some may say it's wrong, but if my children go on about, because I'm a single mother, I can give them a lot of love, but there's also a lot of things that I cannot give them. So when they start comparing and say, oh, my friend macam ni, dia ada ni, I said, okay, now turn around and look down at your friend who doesn't have all these things. And you are not at the bottom. You are slightly above the middle kan. So kita kena syukur. Alhamdulillah. Kalau kita tengok orang lain punya masalah lagi besar, InsyaAllah it will help us to see that ours is not so big. And kalau you focus on helping others, mungkin it will distract you from your own issues kan. Betul-betul Puan Zuraini. Actually Sari pun kadang-kadang macam bila kita rasa stress, kalau kita tolong rakan kerja kita macam, oh actually I feel better. Even though tak ada kena-mengena pun dengan kerja kita, beban yang kita ada kan. I rasa menolong tu, just menolong, helping people will bring out all the good feelings and positiveness, and you forget about what was I going on about kan. It induces good hormones. Yes. And then this is what we call healing through helping. Yes, healing through helping. So tak payah nak fikir, oh I tak ada duit lah nak pergi ke workshop ni, nak bayar tu, nak bayar ni. Just think about, okay, why not for once I take a deep breath and I look back and see orang lain yang worse than me and how can I help. Itu je kan. Yes, great. Jadi untuk Datuk juga macam mana? Apa antara nasihat yang Datuk boleh kongsikan macam yang biasa Datuk cakap lah dengan kawan-kawan yang mempunyai masalah? Okey,
kalau nak list down tu banyak lah. Tapi saya kongsikan my own personal experience. Waktu saya lepas pembedahan tu, saya nak recover tu, memang dia mengambil satu jangka masa yang panjang lah. Jadi saya sebagai seorang atlet ni memang aktif, melompat sana sini, tubuh badan kita kuat dan sebagainya. Jadi tiba-tiba dah tak ada, no strength. Saya kena rehat kat rumah aja, nak bergerak pun kena perlahan-lahan. Jadi saya sangat down waktu tu. Jadi apa yang saya buat, saya cari something, new hobby waktu tu lah. Saya cuba untuk letak dulu tepi masalah yang saya ada ni. Saya find a new hobby. Waktu tu saya cari indoor plants, pokok-pokok indoor. Wow, menanam. Menanam kat rumah, letak, Interesting. hias. Dan juga at the same time, saya beli a small aquarium dan saya beli ikan. Tropical fish waktu tu. Jadi bila living things, bila dia one thing dia distract diri saya lah daripada macam fikir bila aku boleh training, bila aku boleh sihat ni kan. And the second thing is kita tengok living creatures tu, kita pun rasa happy tau. Tengok ikan tu berenang, tengok sihat. So dia bagi kita macam a good factor juga. Kita happy, kita smile. Dan macam Puan Anita beritahu tadi, dia, body kita pun dari segi biological level dapat release kita punya happy hormone. Yes. Yang penting kita sendiri kena ada inisiatif diri sendiri untuk explore apa sebenarnya yang kita minat kan. Kalau tak minat tu kita cari lagi. There's 1,000 ways of that. Alright. Baiklah, now it's time to give an opportunity to all of our friends here pula untuk bertanya. You can raise your hand and we will pass the mic to you. Okay, ada seorang. Alright, baik. Hi, good evening. Hello. Hi, my name is Janie. Janie? Janie, yes. Alright. So my question would be, how do we know when would we need help before the situation gets very severe? Yeah, because usually as a person, we usually feel like, oh, it's okay. It's, sometimes we are happy, sometimes we are sad, we get angry, and it's normal. But when do we know, like, okay, I think this is wrong. I need to get help. Yeah, thank Alright, you. thank you so much, Miss Jenny. Give it applause. Alright, soalan daripada Miss Jenny bertanyakan, bila kita rasa macam, okay, we actually need a help. Maksudnya, marah kita ni dah bukan normal dah. Ataupun sedih kita ni bukan normal dah. Mungkin Puan Anita boleh jawab. Thank you very much, Jamie. Okay. There's actually a short answer and a long answer. The short answer is, as I mentioned earlier, when it disrupts your daily routine. That means you're not able to function as per normal. So that would be an indication that, okay, I need help, I need to do something about it. You can do a DAS test. That's not a clinical assessment, but at least you have a gauge. So it's a depression, anxiety, stress scale test. There's 21 questions. You take the test and then there's a scale. So then you will know, okay, this is my level of depression, anxiety, stress, etc. Okay, if the results come out as severe, then through that, go and see a clinical psychiatrist, right? So you can go to any health clinic as an example, and then you get that reference letter, then you can see a psychiatrist. Okay, the long way to it is every single mental health condition, there are symptoms that you must fulfill. So as an example, let's say depression or anxiety. Okay, depression, there's 9 symptoms. So you have to fulfill a minimum of 5 for a minimum of 2 weeks. So anything that is prolonged, okay, if you're sad, something happens, you're sad, that's normal. Somebody can be sad for 3 days, but you cannot be consistently sad for a month. That's not possible, right? So when that happens, then you know something is wrong, right? So you're consistently feeling sad, that's one, but then you're not able to do anything else, right? So there's that change in mood, you're not eating well or you're eating more, you're sleeping more or you're sleeping less. You're not able to focus, right? Things that you like to do now, you don't like to do it anymore. You're isolating yourself. You feel like giving up. So there's so many symptoms. So you have to fulfill these requirements. And if you do, then you see a psychiatrist. And that is how you know. There are only 2 professions that can diagnose you. It's a clinical psychiatrist or a clinical psychologist. A medical doctor can do that as well. But in Malaysia, we're not big on that yet because they then have to go through a certain training, but legally they can as well, okay? So you can walk into any health clinic, you can walk into any private GP as an example. So I hope that helps. Okay, thank you.
Alright, sangat info yang very direct sebab Sila Sari sendiri pun tak tahu macam mana nak. Sometimes mungkin kita tidak mengalami mental tapi mungkin kawan kita ada dan kita boleh tahu macam mana nak bagi dia nasihat yang betul sebab sometimes people only nasihat tapi tak ada solution yang dapat diberi kan. Betul, kadang-kadang kita rasa, saya faham kadang-kadang kita rasa rimas. Rakan datang cerita benda yang sama Ya. je. Tapi itulah dia, daripada situ kita tahu sebenarnya something is not right. So kalau kita tahu bagaimana ataupun tempat-tempat untuk nak channel, macam itulah kita boleh bantu. Kalau kita tak mengenali MIASA, kita tak tahu ada Malaysian Mental Health Association, kita tak tahu ada NGO-NGO, kita tak tahu sebenarnya boleh pergi ke klinik, susah. Tapi kalau kita tahu, kita mempunyai ilmu, daripada situ kita boleh bantu kawan. Kalau tak, kita sendiri pun rasa helpless sebenarnya. Yes, betul. Padahal kawan tu dah berkongsi sebab dia nak bantuan sebenarnya. Kita nak tolong. Kita nak tolong tapi kita pula rasa helpless sebab kita tak ada ilmu. Jadi knowledge is transformative. Jadi kita perlu ada ilmu. Ini penting. It's for everyone. Ilmu ni everyone, untuk of everyone. course. Betul, Betul. tak? Okey. Kita ada lagi satu soalan untuk daripada kita punya para hadirin. Hi, good evening. My name is Angie. Hello, Angie. My question is directly to our athletes. Okay. So because I also competing like at the amateur level, so my problem is like if I have like personal downtime, when I talk to my coach and they don't understand what my situation is, how do you deal with that? You know, you have a challenge of getting people understand it. Yeah, I think it's a common situation sometimes when you try to speak to your coach and probably the coach doesn't get what you try to reach him or information that you try to share with him. I guess if in that case, you try to talk to someone else. And then like for example, like when I try to explain something to my coach, if I have some issue with training or with my physical situations or my emotions, if my coach, he doesn't understand what I try to point out or try to for him to understand, then I will try to find third person and then we sit down together. And it's very common in our team because what we apply in our team, one of the important top important is communication. We always try to communicate to each other because without a good communication, we cannot achieve our performance. So in your situations, I hope for you try to get into effective communication with a coach or try to find someone else, sit down together. It doesn't need to be very serious communications. Sit down, have a coffee, and have more like leisure talk with him. So I guess from there, then it will open up more, try to understand more your situations. Great. Hope that's answer your question. Thank you, Miss Angie. Thank you, Dato. So many good input. Rasanya macam tak cukup lagi. But can you believe it? Hampir 2 jam kita berdiskusi. But I still have tons of question. I'm pretty sure everyone does too. But it's okay, Puan Hazlina. Bagaimana kita mungkin boleh mengikuti Gardenia untuk terus mendapatkan update on activities? Okay, kita ada social media, tapi selalunya orang will go to our Gardenia Facebook, Gardenia KL Facebook. So you can see our activities, all kind of activities, not just mental wellness, tapi check on our Facebook. Yes, Gardenia Bakeries KL, Sdn Bhd. Gardenia Bakeries KL, you'll get it. Ya, terus dapat. Alright. Kepada Dato' Aziza, untuk sesiapa yang nak tahu your perkembangan, macam mana nak mengikuti? Okay, untuk mereka di luar sana yang ingin tahu perkembangan semasa berkenaan saya, boleh just simply merujuk kepada social media lah, Instagram, Twitter dan juga Facebook. Dan biasanya saya akan try to update dari semasa ke semasa lah saya punya pergerakan dan informasi, dan kadang-kadang saya share jugalah anything yang boleh membantu masyarakat kita. Jadi kepada siapa yang nak bertanyakan soalan boleh PM ke macam mana? Of course saya memang terima banyak juga soalan-soalan. Kadang-kadang mereka yang reach out for help. Betul. InsyaAllah bila saya ada masa, saya akan always cuba sebaik mungkin lah untuk membantu. Dan ada kadang-kadang tu saya gunakan IG story saya. Ada mereka tanya soalan, saya post di IG story soalan mereka dan saya akan cuba bantu
apa yang saya boleh bantulah. Kadang-kadang kalau saya tak boleh bantu, saya cuba linkkan dengan mereka-mereka yang boleh lah. Seperti macam kalau ada masalah isu mental health issue ni, saya akan ask mereka untuk merujuk pada mereka yang pakar lah. Yes, betul. At least there's a platform towards everything, right? Betul-betul. Macam Puan Anita beritahu tadi, sekurang-kurangnya ialah kita tahu ke mana untuk membantu mereka ni membuat rujukan. Betul. Jadi at least kita jadi boleh bantu mereka lah as a third person, membantu mereka yang memerlukan bantuan lah. Alright, thank you so much untuk Puan Anita. Kepada sesiapa yang berminat nak tahu tentang Miasa. Okay, boleh. Jadi boleh ke social media Miasa. Jadi kita di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube dan juga laman web Miasa www.miasa.org.my. InsyaAllah. Jadi kita sentiasa update. Tidak begitu aktif di Twitter tapi di channel-channel lain kita aktif sebenarnya. Tapi kalau kita lambat reply tu, minta maaf, kita cuba sebaik mungkin sebab sudah tentu soalan banyak dan komen juga banyak dan kita sedang cuba sedaya upaya sebenarnya. Dan kalau anda hubungi talian krisis kami 24 jam 7 hari seminggu 1800-820066, kalau tak dapat, if you're not able to speak to someone, please try again and keep on trying, ataupun boleh juga WhatsApp kami. Jadi semua talian 24 jam 7 hari seminggu insyaAllah. Yes, 24/7 to help you to be better, and there's always a journey, betul tak? Okay, untuk Puan Zuraini sendiri? Untuk we and I, kami ada of course social media, Facebook ada, Instagram ada. So kita punya address is we and I. Kalau dibaca dia jadi WeND.art. Lagi satu Instagram. And kita ada juga kita punya yang saya mention pasal produk. So untuk sesiapa di sana yang also OKU, kalau you ingin datang and also find a way to contribute or put your products kat situ, you boleh contact Nakseni, NAKSENI, nakseni.com. Nakseni sebagai anak-anak seni, sebagai you want art kan, nakseni.com. Saya nak stress kat sini, ini inisiatif ni bukan saja tentang lukisan, art, tapi menggunakan art sebagai satu cabang untuk menghalakan kepada even katakan you nak cari experts kan for help for your children ke or yourself ke, through this kita boleh introduce you or pass you on to the experts kan, tapi you must reach out lah kan, communicate, reach out. If you need help, you have to, whichever way you want your help, but you have to go and reach out for it kan. Yes, very great. Thank you so much kepada barisan panel yang sudi berkongsi tips dan pengalaman hidup mereka yang sangat-sangat bermakna to all Malaysians. Dan Dato' Azizul, thank you so much for being here. I know despite your busy schedules, we wish you the very best on your journey to make Malaysia proud on Paris 2024 Olympic Games. Kita semua menghulurkan doa buat Dato' Azizul. I wish you very good luck. Okay, semoga berjaya. Terima kasih. Dan juga terima kasih daripada saya kepada Gardenia Bakeries KL kerana menjemput saya untuk bersama dengan panel-panel hebat ni. Dan juga just sekadar perkongsian lah. Yes, silakan. Sebagai seorang duta untuk Gardenia Breakthrough. So dia punya tagline dia tu, mengatasi setiap halangan. Mengatasi setiap halangan. Okey. Tu Puan Anita dan Puan Zuraini, saya harap ramai lagi rakyat Malaysia yang bersemangat and inspired by your efforts to bring positive change to the community. InsyaAllah. Untuk Puan Hazrina juga and Gardenia KL, thank you so much for having me today. I must say today is my luckiest day sebab to be hosting on my childhood brand Gardenia and to be seated with all amazing people. Thank you also to my pleasure. Alright, thank you also to our audience for your questions and for joining us today on location and online for this edition of Gardenia Wellness Begins at Home 2003. Jangan lupa untuk follow Gardenia dan bagi sesiapa yang rasa macam rakyat sekeliling memerlukan intipati ini, just share the link of the Gardenia KL and you can straight go to the live streaming. Dan remember, Gardenia Cares, stay safe and jumpa lagi. Bye!
Thank you so much. Thank you so much. Okay, for our audience here, kita ada light refreshment from Gardenia dan kepada para responden yang nak meet and greet dengan Dato' Azizo boleh ke depan. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you.